Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afi Hafizan bin Azman. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan satu tugasan yang bertajuk Kepentingan Bahasa Kebangsaan dalam Penyatuan Kaum di Malaysia. Sebagai semua maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Antara kaum di Malaysia adalah kaum India, kaum Cina, Melayu, Kadazan Dusun dan sebagainya. Kaum-kaum ini semestinya mempunyai bahasa ibunda yang tersendiri. Tetapi semua sedia maklum, kita mempunyai satu bahasa yang dipanggil bahasa kebangsaan yang melambangkan identiti negara, iaitu bahasa Melayu. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, bahasa kebangsaan ditakrif sebagai bahasa yang diterima dan digunakan oleh sesebuah negara sebagai alat penghubungan dan juga menjadi satu kebanggaan sesebuah negara tersebut. Hal ini jelaslah di Malaysia, bahasa kebangsaan adalah satu bahasa yang digunakan dalam urusan-urusan rasmi dan merupakan satu bahasa yang dapat menyatupadukan kaum di negara kita. Perpaduan dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatukan rakyat dan seluruh masyarakat dalam sesebuah negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan negara. Slogan Bahasa Jiwa Bangsa merupakan satu slogan yang sering diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bahasa di negara kita. Bahasa jiwa bangsa bermaksud apabila seseorang itu fasih atau dapat bercakap atau bertutur dalam bahasa kebangsaan, sedikit sebanyak dapat mengeratkan perpaduan kaum di negara tersebut. Hal ini jelaslah Malaysia merupakan sebuah negara perpaduan yang dapat disatukan dengan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Oleh hal yang demikian, kami telah melakukan sedikit kajian berkaitan bahasa kebangsaan dan perpaduan kaum di negara Malaysia ini. Baiklah, seterusnya bagi metodologi. Sebelum kami dapat memutuskan tajuk projek kami telah melakukan beberapa pembincangan secara atas talian. Ini kerana kami perlu membataskan pegangan kami kerana tularnya wabak COVID-19 pada masa kini. Tetapi itu tidak menjadi satu masalah ataupun pahala bagi kami untuk terus mengadakan pembincangan ini. Jadi kami mengambil inisiatif lain, iaitu kami mengadakan pembincangan secara atas talian di aplikasi WhatsApp ataupun Zoom. Jadi setelah beberapa perbincangan antara ahli kumpulan dilakukan, jadi kami telah memutuskan kami akan melakukan tajuk projek, iaitu Kepentingan Bahasa Kebangsaan dalam Penyatuan Kaum di Malaysia. Setelah dapat tajuk projek ini, kami terus memaklumkan kepada penyelidik kami, iaitu Prof. Madya Dr. Khatijah. Kami telah mengadakan dua jenis kaedah, iaitu satu kaedah kami mencari sendiri di atas talian, dan satu lagi kami menyediakan satu borang kaji sidik. Jadi bagi kaedah pertama, kami melakukan pencarian sendiri, iaitu kami mencari beberapa dan seberapa banyak mungkin maklumat mengenai bahasa dan kaum yang berkait rapat dengan tajuk tugasan kami. Dan seterusnya, kaedah kedua, kami telah menyediakan satu borang kaji sidik dan kami telah memasukkan beberapa soalan yang kami dapat daripada pencarian kami tadi, dan kami telah sebarkan dan edarkan borang ini ke serata media sosial seperti Facebook, Telegram dan WhatsApp. Jadi
Melalui ini kami dapat sebersedikit responden, dan melalui responden ini kami dapat menjayakan dan membantu kami dalam menjayakan projek ini. Kebanyakan responden daripada pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia, kampus kejuruteraan, dan tidak alih juga daripada orang-orang awam. Jadi setelah mendapat keputusan, kami telah mengadakan satu analisis dan membuat analisis. Jadi analisisnya adalah seperti berikut. Berdasarkan kajian soal sidik yang telah dijalankan, seramai 26 orang yang telah bersama mengisi borang kajian soal sidik yang kami sediakan. Daripada 26 orang responden tersebut, sebanyak 15 orang adalah lelaki, manakala 11 orang lelaki ialah perempuan. Daripada 24 orang, mewakili 92.3% adalah berada dalam lingkungan umur 18 tahun hingga ke 25 tahun. Mereka ini adalah yang masih menuntut di institusi pengajian tinggi. Manakala hanya 2 orang sahaja yang mewakili 77.7% adalah dewasa dalam lingkungan umur 26 tahun hingga ke 40 tahun. Manakala dari aspek bangsa perlu didapati bahawa majoriti responden yang menjawab adalah terdiri daripada kaum Cina, sebanyak 22 orang yang mewakili 84.6%, diikuti oleh kaum Melayu seramai 2 orang yang mewakili sebanyak 7.7%, dan seorang responden yang merupakan kaum minoriti Malaysia, dan seorang responden lagi merupakan daripada Thailand. Kita beralih pula pada bahasa yang biasa digunakan oleh responden. Seramai 21 orang responden bersamaan 80.8% menyatakan bahawa bahasa Cina adalah bahasa yang biasa digunakan. Hal ini mungkin disebabkan kebanyakan responden terdiri daripada kaum Cina. Manakala terdapat 3 orang sahaja yang mewakili 11.5% yang biasa menggunakan bahasa Melayu untuk bertutur, manakala bahasa Inggeris dan bahasa Siam digunakan oleh seorang responden masing-masing. Untuk berinteraksi dengan kaum lain pula, biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Majoriti responden menjawab bahasa Melayu, iaitu seramai 12 orang, bersamaan dengan 46.2%, ataupun bahasa Inggeris, iaitu seramai 11 orang. Kenyataan ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar yang menyatu padukan rakyat Malaysia. Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa antarabangsa juga digunakan oleh masyarakat untuk bertutur dengan etnik lain secara meluas. Hanya sebilangan kecil responden yang akan menggunakan bahasa Cina, iaitu 2 orang responden yang mewakili 7.7% atau bahasa Rojak, iaitu seorang responden sahaja yang mewakili 3.8% untuk berinteraksi dengan kaum lain. Daripada kesemua 26 orang responden yang telah dikaji, hanya 8 orang responden bersama dengan 30.8% yang menghadapi masalah ketika bertutur dengan etnik lain. 18 orang responden yang lain didapati bahawa tidak mempunyai sebarang masalah untuk bertutur dengan etnik lain. Oleh itu, kepentingan menguasai pelbagai bahasa merupakan satu medium untuk menyelesaikan masalah bertutur dengan etnik lain telah menjadi satu objektif kami. Daripada semua responden, hanya seorang sahaja yang menganggap bahawa penguasaan pelbagai bahasa adalah tidak penting. Ini bermaksud bahawa kebanyakan responden bersetuju dengan kenyataan masalah pertuturan dapat diselesaikan sekiranya mereka dapat menguasai pelbagai bahasa. Selain itu, kepentingan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam usaha menyatu padukan rakyat Malaysia juga dipersoalkan. Sama seperti persoalan di atas, hanya seorang responden sahaja yang tidak bersetuju bahawa bahasa kebangsaan memainkan peranan penting dalam menyapadukan rakyat Malaysia. Jawapan yang diberikan oleh majoriti responden adalah memihak kepada kami, iaitu bahasa kebangsaan memainkan peranan penting dalam menyepadukan rakyat Malaysia.
Berdasarkan kajian soal selidik, terdapat beberapa usaha yang perlu dilakukan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan oleh para responden. Antara langkah yang paling penting ialah dengan menggalakkan pertuturan dalam bahasa kebangsaan. Sebanyak 11 responden telah memilih pilihan tersebut kerana mereka beranggap bahawa bahasa kebangsaan merupakan bahasa yang paling senang difahami oleh semua kaum dan dapat mengelakkan pergaduhan akibat daripada perselisihan faham. Langkah ini ditujukan terhadap semua lingkungan umur. Oleh itu, langkah ini merupakan langkah yang paling efektif. Langkah yang kedua paling dipilih oleh responden ialah memupuk kesedaran dalam diri seseorang remaja. Melalui usaha tersebut, usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan akan terus disemai dan disambung oleh remaja. Usaha yang efektif akan diwujudkan dan dilaksanakan oleh mereka demi menjayakan usaha tersebut. Selain itu, langkah mengadakan kempen Minggu Bahasa Kebangsaan juga merupakan langkah yang boleh dijalankan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Langkah ini adalah khas untuk pelajar sahaja, tetapi juga merupakan langkah yang efektif kerana ini dapat membasmikan sifat perkauman sejak kecil lagi, maka perpaduan dapat dipupuk secara tidak langsung. Seterusnya, langkah mewujudkan bahasa dalam urusan rasmi juga memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Secara tidak langsung juga, langkah ini dapat menyenangkan urusan kerajaan kerana tiada penukaran bahasa perlu dilakukan. Walau bagaimanapun, sebanyak seorang responden telah beranggap bahawa usaha tidak perlu dilakukan kerana bahasa Melayu memainkan peranan penting dan telah mendapat keputusan yang memuaskan. Selamat sejahtera, nama saya Ang Chai Pin dari Kejuruteraan Polimer. Saya akan membentangkan kesimpulan kajian ini. Berdasarkan kajian dalam kalangan pelajar Universiti Sains Malaysia, didapati bahawa bahasa yang paling kerap digunakan dalam pertuturan yang melibatkan pelbagai etnik ialah bahasa Melayu. Majoriti pelajar bersetuju bahawa bahasa Melayu amat penting dalam pertuturan seharian. Oleh itu, pelbagai usaha harus dilakukan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita. Antaranya, kita harus menggalakkan pertuturan dalam bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Selain itu, kesedaran dalam remaja tentang kepentingan bahasa Melayu haruslah dipupuk dan kempen harus diadakan untuk mempromosikan bahasa Melayu. Di samping itu, penggunaan bahasa Melayu harus diwajibkan dalam urusan rasmi untuk memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Sebagai kesimpulannya, bahasa kebangsaan amat penting dalam penyatuan kaum di negara kita. Kita haruslah bersatu padu untuk mengekalkan keamanan dan kedamaian di negara kita. Bah kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.